Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, pelajar perempuan dimalukan diraba untuk periksa datang bulan. Berita sepenuhnya, amalan memeriksa pelajar perempuan secara fizikal untuk membuktikan mereka datang bulan dikatakan berlaku sejak 20 tahun lalu, menurut pelajar dan bekas pelajar di beberapa buah sekolah. Perbuatan yang dilakukan para guru, warden asrama dan pengawas itu antara lain meminta pelajar menunjukkan kesan darah pada tuala wanita, melakukan calitan pada kemaluan dengan kapas, tisu atau jari untuk membuktikan mereka tidak boleh bersolat jemaah kerana mengalami haid. Malah pelajar juga diraba bahagian alat sulit untuk mengetahui sama ada mereka memakai tuala wanita. Sekumpulan individu bercakap kepada Malaysia Kini bagi menceritakan pengalaman mereka di sekolah berasrama yang dianggap memalukan. Malaysia Kini dimaklumkan bahawa amalan sempurna ini kebanyakannya berlaku di sekolah berasrama penuh. Namun ada juga kes yang terjadi di sekolah harian dan sekolah agama persendirian. Sekumpulan individu menghubungi Malaysia Kini untuk berkongsi cerita mereka selepas isu itu dibangkitkan seorang pengguna Twitter yang bertanya mengenai apakah amalan tersebut masih berlaku di sekolah. Bebenang Twitter yang berkongsikan kisah-kisah ini dikongsikan lebih daripada 6,000 kali. Mereka tampil mengatakan bahawa mereka ingin melihat amalan memalukan itu dihentikan. Semua nama telah diubah untuk melindungi identiti mereka yang terlibat. Kami diraba dari belakang. CTN. Seorang pelajar di sekolah agama persendirian menceritakan bahawa dari Isnin hingga Khamis, pelajar diwajibkan bersolat jemaah. Manakala pelajar yang datang bulan ditempatkan di sebuah bilik di mana kitaran haid mereka dicatat dalam buku rekod. Kadang-kadang mereka akan beri kami selai kertas atau tisu, minta kami ke tandas dan tunjukkan darah haid kami, katanya melalui WhatsApp. Saya ingat pada satu ketika mereka minta kami berkumpul di padang bola. Guru dan pengawas mesti periksa seluar dalam kami satu persatu dengan meraba belakang kami. Ia agak mengaibkan dan saya merasa sangat menjijikkan, kata Siti yang kini menuntut di universiti. Pada usia 13 tahun, Adriana berkata, dia memasuki sekolah asrama namun pengetahuan yang sedikit mengenai kitaran haid menyebabkan dia tidak dapat membezakan antara keputihan normal dan darah haid. Adriana berkata pada satu malam dia duduk di bilik prep semasa solat berjemaah sebelum ditangkap ketika pemeriksaan mengejut. Apabila diperiksa, dia tiada tanda-tanda mengalami pendarahan. Senior yang bertanggung jawab menyangka saya berbohong dan memaki saya bersama dengan senior lain. Saya trauma dan sejak itu saya akan gunakan semula tuala wanita yang sama sepanjang hari untuk memastikan ada darah. Bila diingat semula sangat menjijikkan sebab saya kena guna tuala wanita yang ada darah sejak hari itu. Hanya untuk buktikan yang saya dalam haid, kata Adriana yang kini berusia 21 tahun. Sindiran lucah oleh guru. DH pula tidak pernah menceritakan mengenai kejadian di sekolah rendah dan sekolah menengah ketika bersekolah di dua sekolah perempuan di Kelantan. Katanya, solat zuhur berjemaah diwajibkan bagi semua pelajar dan mereka yang menjalin pemeriksaan mengejut secara rawak. Jika ustazah yang bertugas, lebih baik kita lari dan sembunyi. Jika tidak, dia akan heret kita ke tandas dan buatkan kita menyapu darah kita di tisu. Kalau ada yang pakai tampon, dia akan memalukan mereka dengan tanya, gatal sangat nak masuk ke... Kata-kata itu menyebabkan saya tidak menggunakan tampon sehingga berusia 20-an, katanya yang menyokong pendidikan seks diajar di sekolah. Haid tak teratur dicurigai. Ash berkata, insiden itu adalah rutin yang berlaku di sekolah berasrama penuh di selatan tanah air, di mana mereka dari skuad agama mensasarkan pelajar perempuan yang duduk di luar surau sekolah. Kami akan beratur di luar tandas, tunggu giliran dan satu atau dua orang anggota skuad akan periksa bahagian vagina. Selalu hanya melalui kain kami, tapi itu pun rasa sangat pelik, katanya. Kata AS, dia mengalami haid yang tidak teratur dan perkara itu menyebabkan dia dicurigai. Kadang-kadang mereka panggil saya keluar, 4 atau 5 daripada mereka akan kurumun saya dan mereka malah mengugut akan paksa saya tanggalkan seluar dalam saya, kata AS yang meninggalkan sekolah asrama itu pada usia 16 tahun untuk masuk ke sekolah biasa. Fakia berada di tingkatan 1 di sebuah sekolah asrama apabila dia diperiksa untuk mengetahui sama ada dia datang haid atau tidak.
Saya tidak tahu banyak tentang haid ketika itu dan jika ada keputihan, saya juga akan anggap itu adalah haid. Jadi satu hari seluar dalam saya keluar cairan dan sebab itu saya ke bilik prep. Tapi bila malam ketika spot check, saya tiada sebarang keputihan dan sini ingat saya berbohong. Sejak saat itu, kalau saya datang haid sepanjang hari, saya akan gunakan kembali tuala wanita yang sama untuk lulus spot check waktu malam. Tapi bila dilihat semula, itu sangat menjijikkan sebab saya perlu gunakan tuala wanita sama yang ada darah pada siang hari hanya untuk menyenangkan mereka dan untuk benar-benar buktikan bahwa saya sedang haid, tambahnya. Amalan itu masih berlaku. Sekurang-kurangnya 2 pelajar yang bercakap dengan Malaysia Kini mengatakan amalan itu masih berlaku sehingga ke hari ini. B yang bersekolah di sekolah yang sama dengan S berkata, calitan haid untuk buktikan mereka tidak boleh bersolat masih berlaku. Malah mereka dikenakan hukuman yang menjijikkan. Ramai daripada kami ketika masih junior dipaksa meramas tuala wanita yang berlumuran darah kerana disaki kami tidak membuangnya dengan betul. Itu masih menghantui fikiran saya sampai sekarang, katanya yang mengatakan ramai pelajar bimbang untuk bercakap mengenai perkara itu. Selain pelecehan fizikal, Jana yang merupakan seorang lagi pelajar menceritakan tentang kata-kata seorang guru kepada mereka yang mengelak untuk melakukan ujian datang bulan. Yang selalu datang bulan, haid dan tidak datang spot check pasti mengandung, kata seorang warden di sekolah menurut Jana. Waktu itu kami baru berada di tingkatan 1 dan kata-katanya sangat menyakitkan, katanya. Pakar obstetrik dan ginekologi dan pendidikan perubatan pengajaran klinikal dan fakulti perubatan dari Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Harlina Haliza Siraj berkata, tindakan sedemikian mengganggu privasi wanita. Sebagai pakar obstetrik dan pakar sakit puan, saya percaya seorang perempuan muda tidak harus membuktikan yang dia mengalami kedatangan haid, kata Dr. Harlina kepada Malaysia Kini. Sementara itu, pengerusi Biro Guaman dan Pembangunan Komuniti Wanita PKR, Fadlina Sidik berkata, dia menentang keras perbuatan memalukan seumpama itu. Tindakan meraba-raba anak gadis untuk memastikan sama ada mereka sedang haid atau tidak adalah gangguan seksual. Manakala tindakan meminta mereka menunjukkan tuala wanita berdarah sebagai bukti haid adalah satu kesalahan membuli, mengaibkan dan mengganggu emosi gadis-gadis ini, katanya. Reaksi pertubuhan wanita mengulas isu itu, All Women's Action Society Awam, Sister in Islam SIS dan Pertubuhan Pembangunan Kendiri Wanita dan Gadis Women Girls menuntut Kementerian Pendidikan KPM menangani isu gangguan seksual, pelecehan fizikal dan kecam badan, body shaming. Katanya perbuatan itu dilakukan dengan alasan tindakan disiplin terhadap pelajar, namun sebenarnya merupakan gangguan dan salah guna kuasa. Pemeriksaan mengejut datang bulan, pemeriksaan mengejut secara fizikal untuk barang terlarang, badan, pakaian dan hubungan intim yang memalukan di khalayak ramai, pengantunan kanak-kanak, cabul, menampar dan mencubit puting buah dada sebagai hukuman adalah beberapa kejadian pelanggaran yang dialami oleh pelajar di sekolah-sekolah di Malaysia yang mendapat perhatian orang ramai baru-baru ini, kata kumpulan wanita itu dalam satu kenyataan bersama. Mereka menyebut insiden tersebut dilaporkan berlaku di institusi pendidikan tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah berasrama dan universiti. Di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 dan perbuatan mengganggu kesantunan di bawah Seksyen 354 Kanun Keseksaan, kes-kes ini boleh dianggap sebagai kesalahan jenayah dan boleh dihukum oleh undang-undang. Dengan demikian, dengan melakukan tindakan tersebut atau membiarkan tindakan tersebut dilakukan oleh guru dan pengetua, pihak berkuasa sekolah di Malaysia mengajar semua pelajar adalah okey untuk mencabul tubuh badan orang lain tanpa persetujuan mereka dan memperlakukan mereka tanpa rasa hormat atau maruah, kata kumpulan itu. Sementara itu, bekas Timbalan Menteri Pendidikan Teo Ni Ching berkata, setakat ini tidak jelas sama ada terdapat garis panduan kementerian yang secara khusus menjelaskan mengenai kaedah bagi menentukan sama ada seorang pelajar perempuan mengalami haid atau sebaliknya. Malaysia Kini juga telah menghubungi Menteri Pendidikan Razim Majidin untuk mendapatkan respon. Sumber dari Malaysia Kini.
Sekian isu hangat pagi ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.